Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada hari ini dalam subjek sains sosial. Jadi kita sambung lagi topik pada minggu lepas, iaitu haiwan ternakan. Baik, pada minggu lepas, latihan minggu lepas cikgu cuma dapat 2 orang saja yang hantar balik pada cikgu. Yang lain tu minta tolong siapkan latihan yang cikgu berikan. Ada 2 muka surat latihan yang cikgu bagi dan hantar pada cikgu. Okey. Jadi kita sambung lagi tajuk 2.12, iaitu aspek penjagaan haiwan ternakan. Minggu lepas kita dah kenal pasti 4 aspek, iaitu penyediaan tempat tinggal, pemakanan haiwan, kesihatan dan juga rawatan. Okey, yang minggu lepas kita tengok dia punya aspek tu secara sekali imbas. Jadi minggu ni kita tengok yang lebih mendalam. Okey, jadi aspek yang pertama adalah tempat tinggal. Haiwan ternakan memerlukan tempat tinggal yang sesuai. Haiwan ternakan memerlukan tempat tinggal untuk membiak dan berlindung daripada bahaya. Tempat tinggal adalah berbeza mengikut haiwan yang diternak. Maaf lah, cikgu sebenarnya demam, tak sihat. Jadi cikgu mungkin akan batuk dengan sesama. Kita tengok haiwan yang kita bela apa kan. Kita tengok yang nombor 1 tu, reban ayam. Reban ayam bawa tahulah, reban dia tak reban biasanya dia tinggi sikit. Kalau awak tengok reban-reban ayam, dia tinggi. Sebab apa dia tinggi? Tai yang jatuh ke bawah senang nak dibersihkan. Lagi satu, dia tinggi daripada haiwan-haiwan pemangsa. Macam ular. Jadi bila tinggi, haiwan pemangsa susah nak panjat. Yang sebelah ada reban puyuh. Reban puyuh dengan reban ayam dia lain. Reban ayam biasanya dia letak sekali kawasan yang besar. Dia bebaskan dekat dalam satu kawasan besar. Kapasiti dia cikgu tak pastilah, tapi beratus-ratus lah. Kalau macam ayam kampung pula lain sikit reban dia. Ayam kampung lebih bebas. Dia walaupun dia bebas kat luar, tapi dia tetap ada reban dia. Reban dia ada tiang-tiang sebab ayam kampung ni dia kebanyakan dia tidur dekat atas pokok atau dekat atas batang-batang kayu. Kalau ayam daging ni dia tak boleh terbang. Dia cuma tinggal di lantai je. Reban puyuh pula kecil. Dia dalam sangkar. Kalau awak tengok dalam buku tu, dia ada dalam sangkar. Tapi kalau kita bela kat sekolah tu, dia lebih pada bebas lah. Dia punya sangkar tu besar. Sebab burung puyuh dengan ayam saiz dia berbeza. Tengok bawah pula, kandang kambing. Kandang beza lah reban dengan kandang. Reban untuk ayam, untuk puyuh, untuk burung. Kambing dia kena ada kandang. Sebelah ada kandang lembu. Kalau kita tengok kandang kambing pun sama, dia tinggi. Bawah dia kosong. Jadi dia memudahkan penternak untuk membersihkan najis. Kalau kita lihat najis kambing ni dia bulat-bulat. Dia tak macam najis lembu. Najis lembu dia setepek je, besar, lembik. Kalau najis kambing dia bulat-bulat, dia tak melekat. Jadi bila kandang tu tinggi, najisnya jatuh ke bawah terus. Dia ada di lantai tu ada celah-celah lubang sikit untuk memudahkan najis-najis tu jatuh ke bawah. Lembu pula kita tak boleh buat kandang yang tinggi sebab lembu berat. Berat seekor lembu boleh mencecah hingga 200 kg seekor. Jadi kalau bayangkanlah kalau banyak lembu duduk dekat kandang tinggi, boleh reban kandang lembu tu. Lagi satu, dia memudahkan untuk penternak membersihkan najis lembu ni. Sebab najis dia lembik, jadi penternak cuma skopkan dia. Skop untuk buang ke tempat lain. Dan biasanya
kandang lembu ni dia punya permukaan adalah simen. Jadi senang dia orang nak basuh. Okey, basuh simen. Kalau tanah lagi, tai-tai tu atau najis tu melekat dekat tanah. Jadi kalau kandang lembu ni dia punya lantai tu, lantai simen, jadi mungkin sehari atau 2 hari sekali dia akan dibasuh lah lantai tu, bersih. Okey. Yang bawah tu adalah kolam ikan ternakan ikan. Kolam ternakan ikan ni dia ada macam-macam jenis. Ada yang dekat sungai, ada yang kat kolam tanah, ada yang dalam tangki, ada yang kalau dekat laut tu kita panggil kelong, boleh kat dalam kelong, ikut jenis ikan lah. Biasanya kolam dalam kolam tanah dan kolam dekat sungai tu biasanya adalah ikan air tawar. Kalau dalam kolam tanah kebanyakannya orang beli ikan tilapia. Kalau dalam sungai tu, kelong sungai, ikan kelah ke, ikan apa-apalah ikan air tawar. Kalau dekat laut, ikan-ikan masin. Ikan yang tinggal di air masin. Macam ikan siakap, ikan kerapu. Kadang-kadang ada juga yang bela lobster laut. Kalau dekat lobster air tawar, ada juga bela dalam kolam tanah, dalam tangki. Macam sekolah kita bela dalam kolam kan. Ikan pun boleh dibela dalam tangki. Tengok kesesuaian tempat lah. Okey. Seterusnya, aspek pemakanan. Pemakanan seimbang perlu diberikan pada haiwan ternakan untuk keperluan tenaga dan fisiologi tubuh haiwan ternakan. Makanan seimbang penting bagi memastikan haiwan ternakan dapat mengekalkan kesihatan, pertumbuhan dan pembiakan. Okay, dia sama juga makan macam manusia. Perlu makanan yang seimbang, perlu makanan yang bernutrisi. Apa jadi kalau haiwan ni dibagi makan yang tak seimbang? Okay, haiwan ni akan kurus, daging tak banyak. Jadi bila daging tak banyak, macam mana nak jual mahal? Betul? Daging terlampau sikit, harga pun jadi murah. Dan haiwan juga boleh jatuh sakit sebab makanan tak seimbang. Macam manusia jugalah. Hari-hari cuma makan nasi kosong. Apa jadi ngawak kalau makan nasi kosong je? Jemu satu hal. Lepas tu awak tak ada protein, okay, tak ada vitamin, cuma makan karbohidrat je. Tak boleh lah. Jadi makanan yang seimbang dapat mengekalkan kesihatan, pertumbuhan dan pembiakan haiwan ternakan. Okay. Tengok glosari. Fisiologi. Apa maksud fisiologi? Fungsi tubuh dan bahagian tubuh. Fisiologi ni tubuh lah. Tubuh haiwan. Okay, seterusnya kita tengok bahagian aspek kesihatan. Penjagaan kesihatan sangat penting untuk haiwan ternakan bagi proses tumbesaran, pengeluaran dan pembiakan. Kesihatan haiwan ternakan yang baik dapat mengurangkan kadar kematian haiwan dan mencapai keupayaan tumbesaran yang maksimum. Hasilnya, pengeluaran dapat dipertingkatkan. Haiwan yang sihat, dia akan membesar dengan elok dan membiak dengan baik. Kalau haiwan tu sakit, satu dia senang mati. Bila mati dah rugi. Awak bayangkan seekor lembu harga dia 3,000 ke 4,000 yang sihat lah. Tapi bila dia sakit, kalau dia kurus, dia dah jadi ringan, jual murah, rugi. Kemudian sakit, mati, lagi rugi. Kalau seekor mati dah rugi 4,000. Kalau 10 ekor mati, dah 40,000. Kan rugi kan? Jadi kesihatan haiwan pun sangat penting. Okay. Bagi menjaga kesihatan haiwan ni, tempat tinggal dia perlulah bersih. Macam kita juga, tinggal dekat rumah perlu bersih. Kalau tak bersih, banyak kuman, boleh sakit. Jadi kandang-kandang dia, reban dia pun perlu dibersihkan. Lepas tu haiwan ternakan juga dia mendapat suntikan. Suntikan kesihatan. Macam manusia,
Baby-baby biasa bayi akan dapat beberapa suntikan. Haiwan pun ada suntikan bagi mengelakkan haiwan tu jatuh sakit. Apabila haiwan tu sihat, daging banyak, lepas tu senang membiak. Jadi harga untuk jual pun lagi tinggi. Jadi yang untung adalah penternak. Kita tengok glosari tumbesaran. Apa itu tumbesaran? Iaitu peringkat pertumbuhan haiwan. Dia sama jugalah macam manusia, tumbesaran daripada kecil hingga ke besar. Seterusnya kita tengok aspek rawatan. Rawatan perlu diberikan pada haiwan ternakan bagi memastikan penyakit yang dihadapinya tidak berjangkit pada haiwan ternakan yang lain. Kadang-kadang dalam satu kandang lembu tu ada seekor yang sakit. Jadi ianya perlu diasingkan dan dirawat bagi mengelakkan dia berjangkit pada haiwan-haiwan yang lain. Macam juga sekarang situasi kita sekarang ni. Sekarang ni tengah hangat tentang pandemik COVID, betul? Jadi kalau awak tengok siapa yang kena COVID, dia akan diasingkan, dibawa ke hospital, betul? Kenapa? Sebab dia tak nak penyakit COVID tu berjangkit pada orang lain. Ada sama juga macam binatang. Bila dah berjangkit terlampau banyak, susah nak diuruskan. Jadi perlulah diasingkan dan dirawat di tempat lain. Pemberian vaksin, antiseptik dan antibiotik perlu bagi memastikan haiwan ternakan tidak mudah mendapat penyakit. Pun ada vaksin. Macam kita tak lama lagi akan dapat vaksin COVID-19. Vaksin tu untuk melawan penyakit. Penjagaan dan pengawalan penyakit penting bagi haiwan ternakan seperti penggunaan bakar yang tahan penyakit, kuarantin dan menjaga kebersihan tempat tinggal haiwan untuk memastikan haiwan ternakan tidak mudah mendapat penyakit. Macam cikgu cakap tadi, tempat tinggal dia kena bersih. Haiwan yang sakit kena kuarantin atau diasingkan. Sekarang ni pun ada juga haiwan-haiwan yang telah bakar dia tahan sakit. Maksudnya dia memang dah dicipta ataupun memang semula jadi dia tahan penyakit. Kita tengok gambar bawah tu, rawatan untuk kambing. Gambar apa? Tengah dicucuk sama ada vaksin ataupun antibiotik. Kalau luka disapu antiseptik. Macam manusia juga Antiseptik tu untuk luka-luka bagi mengelakkan kuman berjangkit kat luka. Gambar bawah tu rawatan untuk lembu. Sama juga, disuntik. Setiap lembu tu disuntik. Lepas tu rawatan untuk ayam. Ayam pun ada juga suntik. Ayam-ayam yang awak makan tu semua disuntik untuk menjamin kesihatan. Glosari, kita tengok glosari. Vaksin, sediaan bakteria, virus dan lain-lain yang sudah mati atau dilemahkan untuk disuntik atau ditanam ke dalam badan supaya menghasilkan daya tahan terhadap penyakit tertentu. Vaksin ni sebenarnya dalam tu ada kuman yang dah mati ataupun kuman yang dah dilemahkan. Macam suntikan vaksin COVID-19 yang awak akan ambil tak lama lagi tu, dalam vaksin tu ada kuman COVID tapi ianya dah dilemahkan. Dia dimasukkan ke dalam tubuh badan kita bagi merangsang kita punya sel-sel darah putih untuk melawan balik virus tu. Bila dia dah berjaya lawan, jadi dia lepas ni dia dah bersedia. Andai kata ada virus COVID yang betul-betul masuk badan kita, jadi kita punya antibody dah bersedia untuk melawan balik virus COVID tu. Dia sama juga macam haiwan. Haiwan ternakan, dia dibagi penyakit tu bagi menyediakan haiwan tu untuk melawan penyakit yang sebenar akan kalau penyakit yang betul tu kena pada dia. Lepas tu antiseptik, bahan kimia yang digunakan untuk membunuh kuman. Biasanya untuk luka-luka lah. Untuk sapuan luar. Contohnya kambing tu terluka, terkena duri ke, kalau tak diletak antiseptik, luka tu nanti dijangkit kuman, jadi bernanah, silat-silat bulan boleh berjangkit dekat organ-organ lain.
Antibiotik, bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisma yang boleh mencegah pembiakan atau memusnahkan bakteria. Antibiotik ni macam awak lah kan, demam tak kebah-kebah. Jadi antibiotik ni diberi bagi membantu awak punya sistem imunisasi untuk melawan penyakit balik. Kuarantin, tempoh masa seseorang, haiwan atau tumbuhan yang disyaki membawa satu jenis penyakit ditahan di tempat pengasingan khas untuk mencegah penyakit itu daripada merebak. Okey, macam sekarang lah awak pun faham kan maksud kuarantin. Bila kena COVID dia kena kuarantin. Kuarantin tu maksudnya diasingkan, tak bercampur dengan yang lain. Okey. Kita dah habis topik penjagaan haiwan ni. Jadi ada dua latihan yang cikgu akan bagi. Jadi awak isi 40 ni. Yang ni padankan, kemudian hantar pada cikgu. Okey, selewat-lewatnya kalau boleh sebelum hari Jumaat lah. Okey. Pada yang tak siap lagi kerja sekolah minggu lepas, tolong siapkan. Baik, itu saja penyampaian pengajaran hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.